Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sama-sama melihat buku aktiviti sains tahun 1, Unit 8, Penyerapan, Aktiviti 4, Serap sedikit atau banyak. Muka surat 52. Baiklah, kita teruskan ke muka surat 52. Baiklah, ini dia muka surat 52. Aktiviti 4. Mari uji serap sedikit atau banyak. Okey, kita akan melaksanakan satu eksperimen di sini. Dan untuk rujukan kita boleh melihat buku teks halaman 74 hingga 75. Okey, di sini juga maklumat dalam buku teks ini adalah berkaitan dengan pengujian juga ya. Ujian ataupun eksperimen untuk menguji objek mana yang serap sedikit atau banyak. Kalau di sini kita lihat mereka menggunakan potongan surat khabar, tisu dapur dan kain. Okey, mengikut saiz yang sama. Baiklah, kita lihat di aktiviti 4 ini. Kita lihat kembali aktiviti 4. Kita fahamkan dulu apakah eksperimen yang hendak dilaksanakan dan apakah alat dan bahan yang diperlukan ya. Bikar, 3 silinder penyukat, air berwarna, okey, 3 bahan ujian ya, iaitu kain lap, kertas tisu, kapas muka yang dipotong dengan saiz yang sama, penyepit dan corong turas. Okey ya. Langkah-langkah pertama, rendamkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka. Okey, 3 bahan yang ingin diuji tadi kita telah potong dengan saiz yang sama dan kita masukkan ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Okey, tiga objek itu kita masukkan sekali ke dalam bikar. Okey, selepas 20 saat kita akan keluarkan ketiga-tiga objek tersebut dan perah air ke dalam silinder penyukat. Okey. Ini untuk kain lap, ini untuk kertas tisu dan ini untuk kapas muka. Okey. Kemudian kita harus memerhatikan paras air dan tandakan right ataupun betul dalam jadual di bawah. Okey, kemudian kita akan perahkan objek yang serap air tadi dan kita lihat silinder penyukat. Jika aras yang paling tinggi air berwarna, bermakna objek tersebut kadar serapan airnya adalah tinggi ya. Kalau air berwarnanya sedikit dalam silinder penyukat, bermakna kadar serapan airnya adalah sedikit. Okey. Okey. Kita lihat kat sini. Okey, hasil kita akan masukkan hasil pemerhatian kita dan kita akan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan eksperimen yang kita telah jalankan. Okey ya. Baiklah. Antara objek kain lap, kertas tisu, kapas muka, yang manakah paras air yang tertinggi, sederhana dan rendah? Baiklah. Okey, kita rujuk kembali buku teks. Kita lihat hasil eksperimen, hasil aktiviti yang telah dijalankan di situ. Tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Kedua, kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Kita lihat di sini, nampak ni. Kertas tisu dapur menyerap paling tinggi. Kemudian diikuti pula dengan kain dan akhir sekali adalah potongan surat khabar. Kita lihat, nampak ni aras air serapan. Baiklah, kita pergi kembali kepada aktiviti 4. Jika lihat di sini kapas ya. Di sini tiada kapas. Tapi kapas muka adalah objek yang menyerap air paling tinggi. Ya.
Tetapi kalau di sini menggunakan tisu dapur, maka tisu dapur adalah objek yang menyerap air paling tinggi. Ya, tisu dapur. Tapi di sini kita tidak menggunakan tisu dapur. Di sini hanya mengatakan kertas tisu. Ya, kertas tisu. Jadi kita beranggapan ini tidak menggunakan tisu dapur, ya. Jika tisu dapur, maka tisu dapur akan menyerap air paling tinggi. Tetapi kita beranggapan ini adalah tisu biasa, iaitu tisu kotak ataupun tisu dalam plastik yang biasa yang kita temui di rumah, ataupun tisu tandas. Okey. Jadi jika dibandingkan tiga objek ini, maka kapas muka adalah objek yang menyerap air paling tinggi. Di sini. Okey, kita tandakan di sini. Kemudian barulah diikuti dengan kertas tisu di tahap sederhana, dan kain lap ialah objek yang menyerap air paling rendah. Ya, saya ulang sekali lagi, ini hasil eksperimen yang cikgu jalankan. Kapas muka menyerap air paling tinggi, kemudian diikuti dengan kertas tisu sederhana dan rendah kain lap. Berdasarkan maklumat ini, kita boleh menjawab soalan 1 dan 2. Ialah, nyatakan objek yang menyerap air paling banyak. Maka tadi kita menjawab kapas muka. Ya, kapas dia punya serapan air itu tinggi. Ya, dia boleh menyimpan air yang banyak. Okay. Kemudian menyerap air paling sedikit ialah kain lap. Ya, kain lap. Yang kedua, susunkan objek tersebut mengikut keupayaan menyerap air secara urutan menaik. Okay, menaik maknanya yang paling rendah kadar serapan air ialah kain lap, diikuti dengan kertas tisu, dan akhir sekali kapas muka. Okay. Diingatkan sekali lagi, ketiga-tiga objek ini kita gunakan saiz yang sama. Kertas kapas muka kita adalah saiz yang seragam kebiasaannya. Cuma yang boleh mengganggu penyiasatan kita, eksperimen kita ini adalah kertas tisu dan kain lap. Kerana kertas tisu ni ada pelbagai, ya. Dan di sini tidak dinyatakan secara spesifik kertas tisu yang mana, kertas tisu tandas, kertas tisu kotak, kertas tisu kenduri kahwin. Kalau kertas tisu yang merah, kenduri kahwin itu kadar serapan airnya rendah. Begitu juga dengan kain lap. Kain lap juga ada pelbagai. Ya, ada kain lap yang tebal, ada kain lap yang nipis. Okey. Jadi hasil keputusan ini bergantung kepada objek yang kamu gunakan, dan hasil keputusan mungkin berbeza. Ya. Untuk maklumat lanjut, kamu boleh mendapatkan maklumat dari guru kamu. Dan selepas ini, cikgu akan tunjukkan cadangan jawapan hasil dari eksperimen yang telah cikgu lakukan. Okeylah, kita tengok hasil eksperimen yang telah cikgu jalankan. Kita lihat di sini. Kapas muka merupakan objek yang paling tinggi menyerap air, diikuti dengan kertas tisu, dan kain lap merupakan objek yang menyerap air paling sedikit. Ya. Kemudian kita menjawab soalan 1 ini tadi. Menyerap air paling banyak kapas muka, menyerap air paling sedikit kain lap. Dan yang kedua, kita menyusun yang paling rendah kepada menaik, ya. Jadi kain lap kepada kertas tisu, dan seterusnya kapas muka, iaitu objek yang menyerap air paling tinggi. Jadi murid-murid, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dengan Cikgu Iskandar. Sehingga kita bertemu lagi dalam aktiviti-aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih.